Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dulu masa kampung kita dulu, biasa kalau Tok Bomo ni dia akan minta air kampung. Kena warna hitam. Kena. Apa dia? Itulah. Dia tu hak dia punya tu minta syarat. Dia tak syarat kita. Dia tak syarat kepada dia tak syarat kepada kita. Jadi dia taat kepada jin dia, kita taat kepada dia. Jadi tak kepada jin lah. Innakum la musyrikun. Mana betul kita tak ditaat ke dia. Jin ni dia ajar kita, dia nak kita taat ke dia. Lepas tu amalan mimpi jangan ikut ketaatan pada jin, jadi syirik. Walau bunyi la ilaha illallah, tapi sebabkan jin yang ajar kita ikut dia, taat pada jin, syirik. Syirik amali dia panggil. Sebab kita nak hak jin tu janji. Jin tu janji. Betul tak? Kena jelas siapa janji ni. Allah janji ke, Nabi janji ke, tahu siapa. Luar biasa. Jin janji, kita ikut tu taat tu syirik. Yang konsep ni. Jadi bila kita mengaji Quran, timbul satu kesadaran, Allah banyaknya penuh masyarakat kita. Sebab tu Allah tanya, ayat ni duduk selepas ayat
huraian bab syirik ni. Awaman kana maitan. Dan apakah orang yang mati? Mati ni makna wahid kosong, makna wahid tu maksudnya mati. Maitan ni dia ada dua, mayitan, mayat. Maitan bangkai. Bangkai. Jadi orang yang hidup tanpa maklumat wahyu ni ibarat mati. Dia hidup tapi mati. Lepas tu bila maklumat wahyu masuk dalam badan dia, hidup. Allah tafsirkan hidup. Orang yang maklumat wahyu dalam badan dia tu hidup. Kalau maklumat Quran tak ada, mati. Hidup tapi mati. Bila hidup? Bila maklumat Quran duduk dalam dada dia. Lalu kami hidupkannya dengan makna Quran. Makna hidup dengan makna Quran. Wa ja'alna lahu, dan kami jadikan makna Quran ni sebagai cahaya. Jadi cahaya ni, orang yang ada sesuatu je boleh beri sesuatu. Makna guru tu faham dah. Macam guru kita faham dah, dia beritahu kita. Jadi hak dia beritahu tu, dia nampak, kita nak. Jadi kita nampak, dia nak. Cahaya tu, cahaya ni, ilmu cahaya ni adalah satu ilmu yang bila dia hurai kepada kita, dengan kita nampak. Macam lampu ni. Nampak belaka tak? Makna bila share, nampak belaka. Kita nampak, murid nampak. Jadi maklumat Quran ni cahaya. Dengan cahaya ni, orang yang mengaji tu boleh berjalan. Yamshi bihi finnas. Jalan di kalangan manusia. Manusia kan macam-macam. Ada syirik, ada tauhid. Jadi dia ni boleh kena. Ni syirik, ni tauhid. Dulu tak kena. Tak boleh beza syirik mana, tauhid mana, betul mana, salah mana. Bila mengaji wahyu boleh jelas. Dia tanya ni, apakah orang yang berjalan dengan cahaya bersama manusia serupa dengan orang yang jalan dalam gelap? Gelap ni maklumat tak ada. Bila maklumat tak ada, dia boleh keluar daripada syirik. Tak boleh. Sebab neraca tak ada. Dia ingat benda ni tak salah lah. Laisa bi kharij minha ni, dia dapat keluar daripada kebatilan syirik, tak boleh. Dia tak boleh nak keluar daripada kongkongan syirik tu. Sebab maklumat Quran tak ada ke dia. Bila ada, baru boleh keluar. Baru boleh terpisah. Jadi orang yang duduk dalam syirik ni, bila mati ni Allah anggap bukan Islam. Nombor 3, orang masih hidup kata orang Islam sebab dia nama dia Islam, pergi masjid, ngaji sekalian kita, tajwid macam tak. Kan betul. Tapi dia tak tahu akidah betul. Kita pun tak tahu. Kita nak beritahu dia pun dia tak beritahu kita. Dia pun tak cerita kita dalaman dia tu. Hak tak betul tu. Mati-mati Allah kata bukan Islam. Ini cerita Allah beritahu. Jadi bukan Islam ni, patutnya siapa nak mati dalam keadaan bukan Islam? Tak usah. Tapi kita tak ngaji wahyu, kita tak nampak neraca Islam bukan Islam, tak nampak. Sampai kita ni mati dalam keadaan bukan Islam pun kita tak boleh, tak sedar, tak tahu. Sebab kita tak ada neraca. Kita kata Islam, adik kita ni semayang dah. Dia tengok tak sekolah Quran. Bila kata Islam, sekolah Quran baru Islam. Tu kata demikianlah Allah menjadikan pandang baik. Mana orang yang tak ada neraca ni, dia ingat betul dah, lalu tak mengaji wahyu. Kenapa dia tak mengaji wahyunya? Sebab dia ingat salah mana kita. Ngaji dulu baru nampak. Tak ngaji nampak betul. Barang salah, akidah tak betul, tak nampak. Kalau kata lil kafirina. Cuma kafirin ni bagi Allah, bagi manusia kita tak tahu. Kafirin ni bagi Allah. Allah tahu. Orang nak akidah tak betul. Bukan bagi kita tak tahu, kita baca ya. Masing-masing kena cek. Mana yang lil kafirin ni bagi Allah, bukan bagi manusia, bukan bagi ustaz. Kalau ustaz tak nampak akidah orang betul tak betul, Allah nampak. Jadi bila mati Allah kata kafir. Kan nombor 3. Maka ya'malun, apa yang mereka kerjakan. Dia kafir akhirat. Akhirat orang Allah anggap kafir. Kalau dia tahu, dia ngaji.
Orang mengaji pun cerita dia tak tahu juga. Kita pun gamak betul lah. Nak cuba-cuba mengaji, takut-takut benda baik untuk kita. Kita tengok, oh banyak baik semua. Apa? Banyak ilmu dapat. Boleh betul diri sendiri, akidahnya apa. Kan? Masa kita mengaji ni kita agak-agak je. Tapi nak mengaji juga, takut-takut ada tak betul kali. Kan? Sebab bila dengar ni jelas lah. Jadi tak betul tu tinggal lah. Contoh tak? Ayat ni jawapan kepada ayat 129. Bila kita zalim, tak mengaji wahyu, Allah uji kita dengan orang yang zalim. Zalim, lepas tu jenis-jenis kita ni zalim, jenis tak mengaji. Dia zalim ganggu orang lain. Orang zalim akan dizalimi oleh orang zalim lain. Wa kadzalika nuwalli ba'da adh-dhalimin ba'da, di ayat 109. Zalim besar, kita zalim, akan dizalimi oleh orang zalim lagi, zalim besar. Wa kadzalika, demikianlah kami jadikan bagi setiap negeri satu tutup. Ini bukan, ini dia kata wa kadzalika ja'alna, demikian kami jadikan bagi setiap negeri ini ada pembesar-pembesar ni, pembesar yang berkepentingan, yang ujian bagi orang-orang yang nak menyampaikan wahyu Allah. Ujian bagi orang-orang yang tertindas nak ikut wahyu Allah. Ujian bagi orang yang nak baca wahyu Allah. Ujian bagi orang tertindas nak ikut wahyu Allah. Ujian gitu. Demikianlah kami jadikan pada setiap negeri ada pembesar-pembesar. Mana pembesar-pembesar ni bukan badan besar. Pembesar-pembesar ni orang yang berkepentingan, ada kepentingan duniawi. Menyebabkan orang yang mengajar wahyu Allah tak boleh nak mengajar wahyu Allah. Yang orang yang miskin, yang tak ada kepentingan ni tertindas, tak boleh nak amal wahyu Allah. Jadi ujian. Pembesar-pembesar akabir ini, pembesar-pembesar mujrimiyah, yang jahat. Liyamkuru fiha, agar melakukan tipu daya di dalam negeri itu. Jadi kalau tak ada golongan ni, mudah Nabi, mudah haknya yang nak ikut Nabi ni. Kes golongan ni lah menyebabkan Nabi tak jadi rumit nak sampai ke kebenaran. Orang yang nak ikut jadi rumit nak ikut. Ujian. Wama yang kuruna, dan tidaklah mereka membuat makar, tipu daya, melainkan membahayakan, melainkan tipu daya itu membahayakan diri mereka sendiri. Nampak macam membahayakan orang lain, nampak macam membahayakan Nabi, nampak macam membahayakan pengikut Nabi. Tapi yang bahaya hakikat dia ialah diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan tidaklah mereka menyedari. Jadi dia ni satu ada kepentingan, jahil pula. Bila Nabi baca wahyu, dia ingat Nabi ni cari kepentingan. Nabi ni cari pengaruh. Dia ni nak pengaruh. Dia ingat Nabi ni bila tunjuk mukjizat nak pengaruh. Mana cara fikir dia tu kepada luar biasa tu cara lagu lain. Wa idza ja'atuhum ayatun, dan bila datang kepada mereka suatu tanda mukjizat, qalu, mereka berkata, lan nu'mina, kami tidak akan beriman,
kami tidak akan beriman sehinggalah kami diberi juga seperti yang telah diberi kepada Rasulullah. Makna macam dia nak ajar Tuhan pula. Kami diberi juga sebagaimana diberi kepada Rasulullah. Tuhan tak bagi sebab Tuhan bukan, makna Tuhan pilih juga kan. Orang yang tidak ada kepentingan macam Nabi ni Tuhan pilih nak bagi. Mereka ni berkepentingan nak benda tu. Allahu a'lamu, Allah lebih mengetahui siapa yang layak. Haitsu yaj'alu, ketika mana dia menjadikan orang yang bakal menyampaikan risalahnya. Orang yang bakal menyampaikan risalahnya Allah pilih dah. Sayasibul ladina ajramu, akan menimpa orang-orang yang pendosa sagharun, kehinaan, indallah, di sisi Allah, wa azabun syadidun, dan azab yang dahsyat disebabkan apa yang mereka perdayakan. Kaca daun, makan kaca daun. Kaca daun kepada Nabi, kaca daun kepada pengikut Nabi. Kaca daun kepada Nabi dan pengikut Nabi ni besok akhirat orang pada kena berat azab akhirat esok sebab kacau daun. Orang nak tahu barang betul, kita kacau, paling teruk azab akhirat esok. Kenapa kacau? Hujah dia kepada dia tak support kita. Tak support kita, hujah dia. Tak support kita, tak support orang ramai. Tengok perkataan ni, tak support orang. Kenapa dia kacau Nabi? Hujah dia tak support orang ramai, tak support kita. Lalu dia atas hujah tu lah mereka kacau daun. Jadi perkataan-perkataan tu kita tak boleh guna sebab Arab Mekah guna dah. Kita kena beza. Kalau kata tak suka ada tak support wahyu Allah, yang guna kalimah tu, kalimah Arab Mekah. Kenapa ni? Kenapa ganggu Nabi? Dia kata sebab Nabi buat tak suka orang ramai, tak suka orang masyarakat. Jadi perkataan tu kita jangan guna sebab orang binasa pun. Kita kena guna orang berjaya. Orang berjaya lagu lain. Kenapa tak suka? Tak suka dengan Quran, tak suka dengan Nabi. Tak apa, neraca tu letak pada neraca. Tengok orang tak suka kita, nak marah lagi. Tak suka kita je, bukan tak suka dengan wahyu. Maka barang siapa yang Allah ingin memberi hidayah kepadanya, Allah ingin dia, Allah nak dia, Allah suka dia, Allah berminat kepada dia, kan? Allah berkenan kepada dia. Yashrah sadrahu, dadanya kepada Islam. Mana Allah buat dia mudah terima. Allah buat dia mudah memahami apa yang wahyu beritahu. Dia ada tiga: mudah faham, mudah terima, mudah tinggal. Mudah faham hak wahyu beritahu, mudah terima, mudah tinggal. Lagu ni tinggal kita. Gitu. Siapa ya? Mana Allah suka dia. Allah buat jiwa dia mudah. Hati jiwa dia mudah faham akan agama, akan wahyu Allah, barang yang disampaikan. Lepas tu mudah terima. Lagu tu tak terima Allah Ustaz, kan? Selama ni kita tak betul. Lepas tu mudah tinggal. Tinggal lagu tu kan dia. Siapa ya dia? Dengar-dengar tinggal selalu. Tak saya kita kalau tak betul. Mana Allah nak dia, Allah berkenan kepada dia. Cuba kalimah yashrah ni mana apa? Mana apa? Ingat tak? Anda setiap kalimah ingat. Apa dia?
Kupas. Jadi syarah ni kupasan. Asal mana kupas? Bukan kupas tu. Asal dia kita kupas kulit binatang. Kita lapah kulit lembu, kambing tu nampak tulang dia. Itu makna syarah sah. Jadi barang tak nampak jadi nampak. Tulang yang terselindung jadi nampak je lah. Oh, tulang dia, ni tulang dia. Jadi orang Arab ambil kalimah ni untuk memberitahu makna menghuraikan, mengulas, kupas. Jadi barang tak nampak jadi nampak. Gitu. Pencerahan masa kita. Dan barang siapa yang Allah ingin menyesatkan dia, sebab adalah perkara-perkara yang Allah tak suka dia tu. Allah ingin menyesatkan dia. Allah akan buat dengan makna Quran itu sempit dada dia. Sempit, sukar, tak terima. Dhayiqa ni dengan haraja ni meh-meh. Hampir-hampir makna ulama kata. Sempit, sukar, nak terima. Lepas tu dia kata apa? Dia kata orang mengajar Quran tu bawa pahaman dia. Padahal bukan pahaman dia kalamullah, tapi dia dah tak serupa dengan dia kata pahaman lalu. Kan mana ada Quran ada pahaman? Quran ni kalamullah. Satu kitab tak ada pahaman Quran. Tapi bila kita tak terima, kita kata lagu tu lah. Nak lepas kita. Pahaman dia ni. Kan? Padahal kes tak berlagangi dengan nafsu dia, kata pahaman selalu. Ka'annama seakan-akan ni sa'ad asal dia yatasa'adu, ada ta asal. Tapi ta ni dibuang, dimasukkan ke sad. Jadi yasa'adu. Asal dia yatasa'adu, ada ta asal. Seolah naik ke langit. Kalau orang biasa naik ke langit tu, jadi macam tercungak-cungak, masa tak ada nafas. Jadi nak terima wahyu Allah ni macam nak hilang pernafasan. Bagi dia terima wahyu Allah macam nak mati, macam mati, barang mati. Macam barang yang tinggal pahaman dia tu macam mati dah. Faham tak ni? Orang degil ni padahal pahaman dia bukan wahyu Allah, pahaman dia. Nak tinggal pahaman dia ni macam mati dah. Padahal pahaman dia, tinggal pahaman dia, ambil wahyu Allah, hidup bukan mati. Bagi dia, tinggal pahaman dia, ambil wahyu tu macam mati dah. Macam nak nazak dah. Jadi kenapa? Sebab amalan yang sebab apa? Sebab apa dia jadi bayar nak terima? Sebab apa? Ibu? Sebab ada dah barang punah kat dia. Betul ke salah? Ada dah barang punah kat dia tu. Barang racun. Lepas tu amalan tak jelas tu racun. Kalau kita kosong daripada amalan tak jelas, wahyu masuk gitu ya. Mudah masuk. Dia tak ada halangan. Tapi bila dah ada barang tak jelas ni, dia macam ekon hak sumbat lah. Kan? Tak ekor sumbat. Kan? Payah. Tapi kalau ekor tu baru beli je. Sedap lepas. Bila banyak sumbat lah tu, macam nak habis tenaga. Blocking. Dia rumit jadi. Demikianlah kami jadikan rijisun ni, makna dia sumbat tu. Barang amalan palsu tu, amalan tak betul tu menjadi rijisun kepada dia untuk terima kebenaran ni. Rijisun ni Allah jadikan kepada orang yang dalaman dia tak ada hak wahyu, ada hak bukan wahyu. Dia lebih percaya bulu asbab bukan wahyu lagi. Hak daripada jin lagi daripada hak Nabi. Jadi payah lah betul. Jiwa dah berkenal hak jin aja lagi daripada hak Nabi aja. Lagu mana nak masuk hak wahyu? Berkenal lebih hak bukan wahyu daripada wahyu. Jiwa dah berkenal lebih hak bukan wahyu daripada wahyu. Lagu mana wahyu nak masuk? Kalau dia duk rasa tak betul kali aku nak mengaji tu dia mudah tolak. Tapi kalau dia rasa lebih teruja, lebih kemah, lebih rasa lebih sedap hak yang bukan wahyu ni,
Tiba-tiba nak terima awak you, dah dia akan jadi tolak. Kan? Teruja dulu dah. Tak apa, nak teruja dulu barang tak betul tu. Nak terima awak you, tak sekali. Wahada, dan ini adalah jalan Tuhan engkau, mustaqim. Hada siratu rabbika, mustaqim, yang lurus. Makna Tuhan beritahu kenapa boleh tolak, kenapa boleh terima. Kenapa boleh tolak? Kes lagu ni. Kenapa terima? Kes lagu ni. Jadi bukan sekadar tolak. Sebab tolak pun Allah bongkarkan supaya orang beriman ambil ibrah, pengajaran. Barang palsu ni racun. Barang palsu ni lah menghijab kepada kebenaran. Qad fassalna al-ayat, dan sesungguhnya kami telah memperjelaskan dengan berulang-ulang ayat-ayat liqaumi untuk kaum yang ingin kesedaran, yang zakarun, ingin memperhatikan, nak sedar. Bila nak ambil kesedaran tu, Tuhan bagi. Orang yang mudah faham, mudah terima, mudah tolak hak tak betul. Orang yang mudah faham, mudah terima, mudah tolak, mudah tinggal, kan? Mudah faham, mudah terima, mudah tinggal barang tak betul. Lahum Darussalam, dia bukan asal betul. Kita bukan syarat wahyu Allah ni, bukan syarat asal betul. Tak betul boleh dapat syurga ni. Orang asal tak betul dia dapat. Asalkan terima hak betul, tolak hak tak betul, dapat syurga. Dan apa tu, para sahabat ni asal tak betul, Allah beri anugerah kepada dia, dapat tahu tak betul sebelum kembali ke rahmatullah. Jadi dapat tahu tak betul, dapat tahu akidah tak betul sebelum balik kepada Tuhan ni anugerah yang pernah Allah bagi pada sahabat Nabi. Malu apanya? Barang-barang molek. Anugerah yang pernah Allah bagi kepada sahabat Nabi sebelum mati, dapat sedar selama ni akidah kita tak betul. Itu anugerah. Kalau kita rasa macam malu, tak kena gaya tu, bisikan setan tu. Padahal perkara ni pernah dianugerahkan kepada Nabi, kepada sahabat Nabi, kan? Kepada sahabat Nabi. Nabi yang menyampaikan, sahabat Nabi ni jadi betul belakang ini. Asal mereka buat Arab Mekah juga, tidak buat dengan syirik. Tapi bila Nabi menyampaikan ayat Allah, tolak, buang hak mereka, ambil ayat. Jadi malu ke apa kita? Kita tak malu. Asal betul, bersyukur, kan? Syukur sangat-sangat. Sebab apa? Sebab kita ni ada orang sanggup beritahu. Kalau orang tak sanggup beritahu, yang kita tak betul. Anugerah. Malu ke apa? Malu tak ada tempat. Lahum Darussalam, bagi mereka syurga. Darussalam ni syurga di sisi Tuhan mereka. Dan Allah lah pelindung mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan sebelum mereka balik jumpa Tuhan. Baiki akidah mereka, baiki amalan mereka serupa dengan wahyu, maka Allah pun bagi syurga. Dan ambil syurga pun, ayat syurga. Tak mudah buang belakangmu, ambil aku. Tapi masalahnya setengah-setengah yang tak boleh tinggal ni disebabkan jin ajar barang tak betul, amalan jin. Sebab dia geng dengan jin dulu, jadi dia rumit nak tinggal sebab sayang. Sebab dia dapat apa tu, dapat cari makan dengan benda tu. Tiba-tiba kita beritahu tak betul, tak boleh terima dia. Jadi kita dapat pengajaran, ya, segala ajaran sesat terus tinggal barang sesat ni, ganggu cari makan dia. Dunia belakang. Orang yang sesat terus tinggal barang sesat ni, dunia belakang. Dunia takut tinggal, hilang dunia dia tu.
Bukan ke akhirat, ke dunia dia. Besok wa yauma yahsyuruhum, Allah kumpulkan mereka, iaitu manusia dan jin. Manusia dan jin. Sebab Allah beritahu kepada kita bahawa jin yang baik akan menjauhi manusia. Manusia yang baik akan menjauhi jin. Jadi jin ni yang buruk, yang jahat akan mendekati manusia dan menipu manusia. Manusia pun kena tipu. Semua yang mendekati manusia, semua penipu. Tak ada hal baik belaka, semua menipu. Hak mendekati manusia, jin ni menipu belaka. Ya ma'syaral jin, wahai golongan jin, kamu banyak sangat memanipulasi manusia. Sebab apa? Sebab Allah buat kamu nampak manusia, manusia tak nampak kamu. Jadi dengan kamu nampak manusia, manusia tak nampak kamu, kamu nak ambil kesempatan untuk memanipulasi manusia. Manusia yang terujar dengan ajaran jin. Manusia yang terujar dengan ajaran jin. Wa qala awliya'uhum, berkata manusia-manusia yang terujar dengan ajaran jin. Siapa dia? Tok Bomo. Jadi awliya ni Tok Bomo. Kau ingat ni? Awliya ni Tok Bomo. Oh, ada Tok Bomo nak berang? Ada. Awliya ni Tok Bomo. Awliya'uhum minal ins, mana orang yang terujar dengan ajaran jin. Tak apa mohon. Rabbana, wahai Tuhan kami. Tak apa mohon. Tak apa mohon. Rabbana, wahai Tuhan kami. Istamta'a, kami saling dapat kesenangan. Apa? Saling dapat kesenangan. Kami ni manusia dan jin. Manusia dapat kesenangan, dapat duit. Jadi tak apa mohon. Jin dapat kesenangan kerana dipuja. Kita ikut amalan dia, dipuja. Dia terujar dengan kita ikut amalan dia, itu bentuk pujaan. Dia suruh kita buat. Dia suruh kita buat. Senang dia, senang. Senang kan? Dia suruh kita buat. Dia suruh kita buat. Senang dia. Itu kesenangan. Manusia tak apa-apa, dapat duit. Jadi jin senang, tak apa-apa pun senang. Sama-sama senang. Itu istamta'a. Istamta'a ni sama-sama senang, saling dapat kesenangan. Ba'duna bi ba'din, jin dan tak bomo dan jin. Tak bomo dan jin saling dapat kesenangan. Faham ni? Saling kena faham ni. Nak ajar dah. Apa dia pakat waktu kan. Tak bomo dengan jin tu. Gitu maksud dia. Maksud dia. Sebab kita nak umrah pula ni. Sampai bila? Sampai mati. Wa balaghna ajalana, sampai mati. Jadi tak apa mati. Kita pun kita juga. Kalau kita ada amalan-amalan jin, kita beramal sampai mati. Lagu ni jadi. Wa balaghna ajalana alladhi ajjaltu lana. Dan sampai aja kami beramal yang jin ajar ini. Sampai dah tempoh yang telah tetapkan kepada kami mati. Mana tak tinggal sama mati. Tak tinggal ajaran jin sampai kembali ke rahmatullah. Dia dua luas sebabnya ajaran jin, ajaran wahyu. Wahyu itu daripada Allah daripada Nabi. Kalau bukan Allah bukan Nabi, jin lah. Semua lah. Zikir ke, selawat ke, hak ialah mimpi ke, semua jin, setan. Lepas tu dia bagi satu benda yang kita jadi terujar. Lepas tu kita terujar tu terus tinggal. Tak kira. Itu tambahan. Dia saka tak. Qalanna, Allah kata neraka tempat tinggal kamu. Mana orang yang terjebak dengan ajaran jin ni mati masuk neraka kekal. Illa masya Allah, kecuali Allah kehendaki. Ni bukan ni orang yang banyak Allah ni. Kecuali Allah kehendaki ni, tapi Allah tak kehendaki. Jika Allah kehendaki, tapi Allah tak kehendaki, sebab Allah janji dah. Jika Allah kehendaki dalam kandungan, tapi Allah tak kehendaki, sebab Allah janji dah. Alamat Allah tak kehendaki ialah dia tak kata inna Allah ghafurur rahim. Dia kata inna rabbaka
hakimun alim. Berhakim makna benda tak berlaku. Kalau dia kata illa ayasya Allah inna rabbaka ghafurur rahim, mana berlaku? Pengampunan tu berlaku pada orang punah akidah. Tapi sebabkan di hujung dia hakim, mana pengampunan kepada orang punah akidah tak berlaku. Masuk neraka tak keluar-keluar. Ada ulama tafsir berpandangan illa ayasya Allah ni bukan keluar daripada neraka. Keluar daripada neraka bukan pergi syurga, bukan. Keluar daripada neraka pergi ke air panah. Keluar juga tapi pergi ke tempat air panah pula. Keluar api pergi ke air. Tubik bina air mentah. Keluar air panah. Tubik bina air mentah. Air panah. Ya. Keluar ke air pergi ke api pula. Jadi illa ayasya Allah ni makna dia bukannya keluar daripada neraka. Api tu keluar daripada api neraka saja, tapi neraka lagi. Keluar ke air, keluar ke api pergi ke air. Lepas tu pergi ke api pula. Jadi bukannya keluar neraka ni, illa ayasya Allah ni bukan keluar neraka. Keluar daripada api tu, neraka tu, pergi ke air. Lepas tu pergi ke api pula. Ke air, ke api gitu je. Bukan illa ayasya Allah ni keluar neraka tak. Keluar dari api tu saja. Satu pandangan. Nak kata berlaku tak? Keluar tak berlaku. Kalau tak berubah, kalau berubah berlakulah. Cerita dia kalau orang mati je tak berubah. Satu orang mati dapat ajaran jin, amal dapat habuan, jadi kaya raya. Amalan jin jadi kaya raya. Mati masuk neraka selama-lamanya kalau tak berubah, tak isap. Mana hanya dijumpa hak kaya tu dalam hadis termasuk sekali. Bukan untuk bohong saja, pergi bohong pun kalau dengan tak ubah kepahaman sebelum kembali ke rahmatullah pun tak keluar neraka selama-lamanya. Kalau tak tobatlah. Tobat mudah ya, sebaiknya kita tausilah, tobat tausilah kita. Anak kita tu bawa dia, apa yang kita itu. Bahaya juga. You ajak orang tolong kita. Kita jangan buat. Nak tanya je lah. Kalau kita nak, kalau orang bagi dadah nak bawa tak? Kena gantung je. Bukan masuk neraka, kena gantung je. Nak tak? Tak say. Jadi kena faham risiko dia lebih daripada dadah lagi. Risiko di bawah ni macam bawa dadah. Nak bawa dadah. Paling kurang masuk neraka tak keluar-keluar. Balik bawa dadah ni paling kurang masuk jin tak keluar-keluar. Dadah ya, gantung sama mati. Bukan kata masuk neraka, gantung mati ya, bukan masuk neraka pun. Tapi nak tak? Tapi risiko pergi bawa bom berat lagi sebenarnya. Pada pergi bawa dadah. Tapi bawa dadah tak sih. Tahu mula tak. Kita tak bawa buat kau ustaz nak pergi goyak punya sakit. Orang tu ni bom situ ni. Itu gitu. Dulu juga ustaz ada juga. Tahu kita. Okey. Ayat ni penting. Ayat ni kena baca sekali atas. Ayat ni kena baca sekali atas. Demikianlah kami beri izin, beri keizinan, beri kuasa, beri keizinan, beri kuasa. Walak. Sebahagian yang zalim besar untuk menzalimi sebahagian yang zalim kecil. Zalim besar ni dua. Satu manusia, satu jin. Kalau jin, mana ayat ni merujuk pada ayat atas. Jin tu zalim besar. Jadi ni isu dia, kenapa kena gangguan? Kenapa jin boleh ganggu manusia? Sebab manusia buat kerja jin. Bukan buat kerja manusia, dia buat kerja jin. Jadi kena ganggu. Wa kadzalika nuwalli, demikianlah kami beri izin jin yang zalim menzalimi manusia. Kena ganggu, kena godam. Kenapa? Ada perkara hak dia buat yang menyebabkan boleh berlaku godam. Dia kena buat kajian. Dia kena cari apa punca dia. Kata takut ada amalan jin dia buat. Kata makan makanan jin, makanan puja jin. Tadi tu
Kan? Air tok caw dia makan, minum barangkali. Atau ada sampah sarap kurapak-kurapak dalam otak dia, pergi boleh godam juga. Banyak sampah sarap dalam otak dia, pergi boleh godam juga. Zalim tak mengaji, zalim. Tak mengaji, zalim. Jadi kena zalim. Demikianlah kami beri keizinan jin yang zalim untuk mendekati, mengganggu manusia yang zalim. Disebabkan apa yang mereka telah kerjakan. Jadi kita tahu apa dia yang kita buat. Apa dengan ngaji Quran? Contoh tak? Kita dalam konteks Quran ni, bila tengok luar, tengok Quran. Kan? Tengok bumi, tengok Quran. Allah sebut bumi dalam Quran. Tengok kalau bumi tu. Suka korang kata tak? Tengok bintang, tengok Quran. Suka korang kata tak? Tengok langit, tengok dalam Quran ada langit, tengok Quran. Tengok luar, tengok suka korang kata tak? Dalam konteks tadabbur ni. Jadi bila Quran kata, tengok dekat luar. Kalau kata luar asbab kita tengok Quran. Setiap perkara luar asbab kita tengok Quran. Jawapan dalam Quran tu. Bukan dalam asbab pun tengok Quran, apatah lagi luar asbab kita tengok Quran. Jangan tanya Tok Bomo. Tanya Quran. Quran ni tahu sebab dia. Tok Bomo kami tahu benda yang menyebabkan boleh kena gangguan lagi tak hilang. Sebab dia nak cari fikih. Jangan tanya dia buat luar asbab tu, tanya Quran. Dalam asbab pun kena tanya Quran, luar asbab pun tanya Quran. Ini tanya Tok Bomo. Masalah kita. Isu dia apa dia? Mungkin ada amalan jin yang kita amal kena tinggal. Ataupun makan makanan cebah daripada jin, kena kesan dia, sihir barangkali. Tapi mana-mana kata dan gangguan-gangguan ni dia ada tempoh dia akan hilang. Anda tanya dia, kalau orang yang mengaji mana Quran sampai habis, dia faham baca, boleh hilang? Boleh. Sebab Tuhan banyak dia buang zalim dia, Tuhan hilangkan gangguan. Dia tinggalkan kezaliman dia dengan mengaji mana Quran. Allah pun buang apa tu? Sebab apa tu? Sebab boleh jin boleh ganggu dia tu. Sebab dia kena ganggu tu, sebab dia zalim. Dia mengaji, maksud kita ni mengaji makna. Makna Quran tu, tauhid faham, akidah faham, syirik faham, tauhid faham. Semua makna Quran tu duduk kita. Ayat tadi. Semua ayat Quran masuk kita, maka semua siapa-siapa keluar belakang, maka jin tak boleh nak ganggu kita dah. Barang siapa semua duduk belakang dah. Semua masuk hak comel belakang, hak siapa buang. Jadi sekarang ni siapa duduk kita, jin boleh godam kita. Ambil konsep wahyu. Mana selagi mana siapa duduk kita, selagi tu jin boleh ganggu kita. Kita kena buang siapa tu. Tuan tahu kajian ini, konsep ni. Jadi kena ganggu ni. Nak selesai masalah dia, ayat 129. Bukan baca ni. Faham. Bukan baca, tak jadi baca. Dia kena faham tuntutan itu. Satu sembilan. Kena ni siapa kata? Kena mandi kan. Kurang simple ya. Kena mengaji wahyu Allah. Selesai masalah. Kalau tak kena ganggu, memang kena ngaji pun Quran ni. Tak ngaji tu zalim. Bila zalim kena ganggu. Selesai masalah mengaji. Barang-barang luar asbab ni kena wahyu jawab. Ni tak mau jawab habis kita. Lepas tu kalau tanya, sebab tu yang Syekh Pakistan kata, lihatlah orang Malaysia ni, pergi sini, dia tak ngaji Quran ke? Dia jawab tu berdasarkan maksud ayat ni. So Allah tanya, hak kena ganggu, ya ma'asyaral jin yang ganggu, wal ins, manusia yang kena ganggu. Alam ya, tak datang ke orang mengajar mana Quran? Tak datang ke orang mengajar mana Quran? Nampak tak?
Mu ni tak mengaji Quran ke? Hak kena ganggu ni, mu tak mengaji Quran ke? Seolah nak bagi satu nasihat bahawa tak mengaji mana Quran tu punca gangguan. Tak mengaji mana Quran tu lah punca gangguan. Cuma jin tidak ada, Nabi tak ada. Tidak ada Nabi daripada golongan jin, tak ada. Jin kalau nak tahu benda wahyu, dia kena ngaji dengan manusia. Jadi datang kepada kamu ni manusia, tempat ni mungkin ada jin. Lepas tu ada orang buat daurah. Lepas tu ada jin mari seorang dua orang. Mana kita nampak? Mana kali? Mana Allah tanya ni? Dia kata ada dah, kita tak mari. Kita duduk dalam hutan. Apa nak kaya esok? Dia kena mari lagi. Sebab Allah tanya esok kaya alam yaktikum. Apakah tidak datang kepada kamu Rasul ni rasul atau orang yang buat kerja rasul dari kalangan kamu. Kamu ni merujuk manusia saja, bukan jin. Kena faham boleh. Jin tak nak rasul, jin tak nak kitab. Jadi dia nak faham kitab, nak faham, dia nak apa tu, tahu ayat Allah, dia kena ngaji dengan rasul manusia. Jadi bila rasul tak ada ke dia, rasul tak ada ke dia, kitab tak ada ke dia. Jadi siapa kena ngajar siapa? Manusia kena ajar jin ke jin kena belajar manusia? Siapa kena belajar kepada siapa? Jin kena belajar dengan manusia. Jadi bila manusia belajar daripada jin, barang sesat belaka. Sebab apa? Ada bara-bara wahyu ke dia, barang punah belaka. Jadi kalau kita belajar daripada dia, barang sesat belaka. Kalau dia mengaji kita, barang betul belaka. Kalau dia datang mengaji kepada kita, barang betul belaka, sebuah hidup kita. Tapi kalau kita mengaji dengan dia, barang sesat belaka. Orang sebab kitab duduk kat kita, Nabi duduk kat kita. Jadi nak tahu barang wahyu ni, dia kena ngaji dengan kita, bukan kita kena ngaji dengan dia. Bila kita ngaji dengan dia, barang punah belaka. Bila dia ngaji kita, barang betul belaka. Jadi kalau orang kata kita ngaji dengan jin, barang sesat. Sebab kitab tak ada kat dia, rasul tak ada kat dia. Dia nak faham wahyu, dia kena ngaji dengan kita, bukan kita ngaji dengan dia. Yaqussuna, mereka mengkisahkan kepada kamu ayat-ayatku. Jadi ayat-ayat ni sebab terangkatnya, sebab kena gangguan tadi ya. Wa kadzalika nuwalli ni. Cuma nuwalli ni dia ada dua maksud. Satu maksud jin, satu maksud manusia. Mana kalau kita ni tidak mengaji wahyu Allah, Allah akan hantar kafir penjajah, jajah kita. Berlaku Bani Israel bila tinggal Taurat, orang yang zalim jajah negara dia, bunuh banyak Bani Israel kena bunuh dengan raja yang zalim. Kenapa raja zalim ni hancurkan negara dia? Sebab rakyat dia meninggalkan ajaran Taurat. Kita pun kalau tak ngaji Quran, auzubillah min zalik. Jadi zalim besar ni mungkin jin, mungkin manusia. Yang kafir lagi kejam. Bila kita tinggal Quran, datang daripada orang kafir luar yang kejam, jajah kita, bunuh kita. Wa yunzirunakum, dan mereka memperingatkan kepada kamu liqa'a yaumikum hadza, hari pertemuan kamu ini. Hari pertemuan kamu ini, mana hari akhirat. Jadi manusia pun berkata, jin pun berkata, qalu syahidna ala anfusina, kami bersaksi atas diri kami. Tahu dia bersaksi apa ni? Kami bersaksi atas diri kami ni, kami adalah puak-puak yang tak mengaji. Tidak. Kami bersaksi atas diri kami, kami adalah puak-puak yang tak pergi ngaji. Jadi kalau lagu ni adalah cenderung kepada ke syurga ke neraka ni. Ke neraka ni. Jangan kata Ustaz Razali kata, hanya begitu. Kata wahyu, kata Quran kata.
Memang ada pun kan. Cuma kita tak pergi je. Tak pergi tu tertipu dengan duniawi. Alasan duniawi belaka. Orang yang tak dapat wahyu Allah ni, alasan-alasan ni sebab-sebab duniawi belaka. Duniawi. Wa gharrathumul hayatud dunya. Telah menipu mereka kehidupan duniawi. Telah menipu mereka kehidupan duniawi. Jadi bila mereka tak mengaji wahyu Allah, dunia ni dia memunahkan akidah seseorang. Dunia ni boleh, kalau kita duduk dengan dia, kita teruja dengan dia, sampai jadi punah akidah kita dunia ni. Sebab bila jauh dengan wahyu ni, memang barang punah saja. Ini punah akidah kita dah habis. Kan? Wa syahidu ala anfusihim, mereka bersaksi atas diri mereka bahawasanya mereka ni akidah tak betul. Mana Allah nak beritahu orang yang tak mengaji ni sampai mati berisiko akidah tak betul. Allah beri punah akidah sebelum kembali ke rahmatullah. Golongan nombor 3. Golongan nombor 3 dengan golongan nombor 1. Nombor 1 tak apa, dari kafir dah, tak jumpa cari Quran. Kita Islam ni tak jumpa Quran juga. Nombor 3, dia tengok akidah tak betul. Kita orang Islam, ya Allah, Islam apa lagu ni? Kafir dia nanya kita. Ini aibrah saja. Kita tak tahu siapa ni. Aibrah saja, ambil pengajaran. Mudah-mudahan jangan kita. Demikianlah zalika allam yakun rabbuka. Demikianlah para rasul demikianlah para rasul diutus demikianlah kerana Tuhanmu tidak akan binasakan satu kaum secara zalim. Sebab itulah Rasul diutus. Sebab Rasul diutus, kitab diturunkan. Sebab Allah tidak akan menghancurkan satu kaum tanpa diberitahu. Wa ahluha ghafilun. Belum tahu lagi, belum tahu tapi tak diberitahu. Belum tahu tak diberitahu pula. Itulah Allah turunkan, utuskan Nabi, turunkan kitab. Mana beritahu dah, tak terima juga. Maka itulah orang yang bakal masuk neraka selama-lamanya. Jadi kita ni kitab sampai dah. Rasul, kalam Rasul sampai, Quran sampai kita, kalam Rasul sampai kita. Jadi kalau tak buat keputusan supaya kita terima akidah yang betul, maka balik jumpa Tuhan dalam keadaan kita ni masuk neraka selama-lamanya. Sebab memang tak boleh elak dah kita. Kalau nak selamat kena betul-betul. Sebab Quran sampai kita, Rasul sampai kita, maka natijah tu ada kita. Tinggal lagi kita lah. Sama ada nak berikhtiar bagi betul atau nak biar tak betul. Kalau berikhtiar bagi betul, alhamdulillah, kita termasuk orang-orang yang golongan nombor 2 kan. Golongan nombor 4. Mana orang Islam yang dah mengaji wahyu Allah, dah betul akidah. Maka di dunia orang anggap dia Islam, di akhirat pun orang kata dia Islam. Oh, tertinggal. Ada tertinggal sekejap. Tertinggal? Kataan tertinggal. Walikullin darajatun tertinggal. Setiap orang ni dia ada darjat dia. Setiap orang ada darjat dia. Ada tertinggalkan dia. Setiap orang ni ada darjat dia. Tak apalah. Walikullin darajatun.
berdasarkan amalan dia. Jadi amalan ni peranan dia nak menaikkan darjat kita di syurga. Masuk syurga dengan rahmat Allah. Masuk syurga dengan rahmat Allah. Jadi kita beramal ni supaya dengan amalan ni naik darjat kita di syurga. Masuk tak masuk tu rahmat Allah. Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah tu dekat pada orang yang berhati baik. Lepas tu kita beramal ni supaya darjat kita di syurga naik. Wa ma rabbuka, dan tidaklah Tuhan kau lalai terhadap apa yang mereka kerjakan untuk dibalas. Dan Tuhan engkau maha kaya. Wa rabbuka, dan Tuhan engkau maha kaya, mempunyai rahmat. Rahmat makna dia tak kisahlah kita lagu mana sebelum mengaji wahyu, asalkan lepas ngaji jadi betul Tuhan bagi syurga. Tak kisah kita lagu mana sebelum mengaji, yang penting setelah ngaji kan. Kalau mengaji buat keputusan nak betul ke tosir, nak syurga. Tuhan tak kisah kan? Sebab Tuhan tu maha mengasihani kepada hamba-hambanya. Nak Tuhan, nak hamba dia berubah je. Kisah lampau tak masalah, yang penting perubahan. Bila perubahan, bebas kes. Tapi kalau tak berubah, iyasya, jika dia kehendaki, dia boleh lenyapkan kita. Dengan keturunan-keturunan kita lenyap. Lepas tu dia ganti orang lain. Jadi Tuhan nak beritahu, Allah tak berhajat kepada kita, Quran tak berhajat kepada kita. Kalau kita tak usah, Allah boleh ambil orang lain. Kita lah berhajat kepada Allah, kita lah berhajat kepada wahyu. Allah tak berhajat kepada kita. Kita lah berhajat kepada Allah, kita lah berhajat kepada wahyu. Kalau kita tak terima, orang lain boleh terima. Kalau kita tak sengaja, orang lain boleh ngaji. Orang kafir lagi minat ngaji Quran, kat ngaji belaka. Orang kafir, dia kafir tapi dia minat ngaji Quran, pasal dia salah belaka. Kita dengan orang Islam juga haram pasal ngaji. Tuhan tak pilih kita. Kita tak sih, Tuhan cari orang lain. Jadi jangan kita rasa kita ni ada harga macam Tuhan nak kita. Kita lah yang nak berharap ke Tuhan. Kita yang perlu kepada Allah, perlu kepada Quran. Wa yastakhlif, dan dia menggantikan dari sesudah kebinasaan kamu orang yang dia kehendaki, sebagaimana kama dia menjadikan kamu, ansya'akum, dari keturunan orang-orang yang lain, min dzurriyyati qaumin akharin, dari keturunan orang-orang yang lain. Akhirat ni, kematian ni, kita fikir ke dia, tak fikir ke dia, pasti kita akan jumpa. Sebab innama tu'aduna la'atid. Apa yang Allah ancam ni, lambat atau cepat, dia akan sampai ke kita juga. Satu hari nanti kita akan tengok sendiri apa-apa yang telah diancam. Benda ni pasti kita tengok, hadapi. Kalau kita nak ending baik, kita ubahlah akidah kita, amalan kita, supaya betul. Dan kalau berlaku azab Tuhan nak mari kita, wa ma antum bimu'jizin, kamu tidak dapat menolak azab itu. Bila kita tak betul, tak tolak tak boleh. Kita boleh tolak dengan apa? Dengan betulkan akidah kita. Tapi kalau kita tak betul akidah, tak boleh tolak azab. Kalau kita betul akidah kita, kita betul amalan kita, kita boleh selamat daripada azab itu. Jadi sekarang kan, masing-masing kena fikir. Kul, katakanlah, wahai kaumku, dah dengar belakang ni, aku tak usah dengan ancaman ni, jadi aku nak buat kerja aku. Buat kerja kamu kan? Ya qaum ya'malu ala makanatikum, buatlah ikut kesanggupan kamu. Nak buat lagu mana kan? Buatlah apa nak buat. Aku nak buat kerja, aku nak buat kerja aku. Apa dia? Ngajar.
Tak boleh ngajar sini, ngajar sana. Tak boleh ngajar sana, ngajar sini. Tak. Ngajar tak ngajar, tapi makna dia dia buat, mu buat kerja mu, aku buat kerja aku. Fasaufa, maka kelak, fasaufa, kelak kamu akan mengetahui. Kamu akan mengetahui siapakah orang yang berkesudahan yang buruk. Siapakah orang, tahu kan? Siapakah orang yang mendapat tempat terbaik di akhirat nanti? Siapakah orang yang mendapat tempat yang terbaik, kesudahan yang baik, akibat kesudahan yang baik di akhirat nanti? Siapa dia? Mu tahu nanti siapa dia? Kita percaya dah wahyu kata baik lagu ni, buruk lagu ni, terima dah neraca wahyu. Mu tak terima tak apa. Tengok nanti ke akhirat macam mana. Hak Quran betul ke hak betul? Innahu la yuflihu zalimun. Sesungguhnya tidak akan berjaya sampai ke syurga orang yang zalim, kan, syirik. Tidak akan berjaya orang yang zalim. Berjaya apa? Berjaya sampai ke syurga. Yang sampai ialah ke neraka. Begini, dia begini. Kalau orang yang berdakwah kata tak apa, begini, macam ni. Bisa kita kata tak? Kadang-kadang kita nak buat benda wahyu ni orang macam kacau laut. Jadi, kamu nak kacau laut macam tu? Kita nak buat kerja kita. Seolah macam nak mengabaikan gangguan, nak teruskan kerja Allah. Hah? Maka nak ikut ni makna dia kesanggupan kamu nak ganggu aku. Nabi kan nak buat kerja agama, nak sampaikan wahyu kepada orang lain. Mereka kan nak ganggu. Kamu nak ganggu, teruskan ganggu. Menurut kesanggupan kamu nak ganggu. Aku nak terus kerja aku. Kesanggupan kamu ni dalam nak ganggu kerja aku. Aku nak buat kerja. Macam kalau apa tu? Kalau apa tu yang berkata tu orang yang mengajak tak apa. Tapi yang berkata orang yang diajak Arab Mekah. Kita kata kan, mu jaga musuh dah. Kalau mu jaga musuh dah ni, kita ni orang yang diajak kata Arab Mekah. Mu buat kerja mu, aku buat kerja aku. Kalau yang berkata ni orang yang mengajak tak apa. Tapi kalau berkata ni orang diajak Arab Mekah. Arab Mekah dalam surah Fussilat. Kan? Dia katakan Nabi, mu buat kerja, mu jangan ganggu hak syirik kami ni. Mu buat kerja mu sudah. Mana ibarat macam jangan ganggu, jangan kacau kami. Ibarat gitu. Macam kita kata lah kan. Jangan ada masak kita, mu jaga mu sudah. Ni Arab Mekah, punya Arab Mekah. Tapi kalau kita yang menyampaikan tak apa. Sebab kita ni nak buat satu orang kata ni kekat. Walaupun diganggu nak buat juga. Jadi cara kita nak suruh nak kuat tekad kita, nak buat orang yang ganggu kita putus asa, kita lebih. Dia nak ganggu kita, nak suruh kita berhenti. Kita saya tak berhenti. Kamu nak terus kerja kamu, terus sekadar mampu kamu. Aku buat sekadar mampu aku. Berhenti tak sekali. Kesannya kepada orang yang dengar jadi putus asa nak ganggu kita. Kita jadi semangat nak teruskan perjuangan. Ayat ni paling kuat. Nak beritahu Arab Mekah tak tolak Allah, tapi dia campur. Paling kuat. Kita nak faham bahawa Arab Mekah dia tak tolak Allah, tapi dia campur. Campur puja. Allah dia puja, roh dia puja. Mana dia bukan hanya bernazar dengan binatang, dia bernazar dengan tanaman juga. Buat Tok Wali dia, Tok Wali dia lah, Tok Wali hak roh yang dia puja tu. Maka dia bernazar dengan tanaman, dengan ternakan.
Cuma dia bagi dua. Sebab dia nak puja Allah juga. Sebab Allah abangkan perkara besar-besar. Hak roh wali ni bahagian kecil-kecil. Jadi bila makanan ni, bila hak roh ni habis, dia ambil hak Allah. Kan? Dia ambil Allah, bagi kepada roh. Tapi bila terbalik, dia tak ambil pula. Kan? Lebih-lebih hak Allah dia bagi ke wali. Tapi lebih-lebih hak wali tak bagi ke Allah. Dia macam dia buat lagu tu, dia buat sendiri ketentuan-ketentuan. Kan? Wa ja'alu lillah. Mereka menjadikan untuk Allah. Untuk Allah. Siapa dah Arab Mekah? Dari apa yang dia tanam, dia usahakan. Dari apa yang dia usahakan. Bukan dia ciptakan ni, dia usahakan. Takkan dia ciptakan. Dia usahakan. Dia apa? Tanaman, padi, wal an'am, ternakan, nasiban. Dia kata faqalu hadza lillah. Ini untuk Allah ni. Tengok. Mana Arab Mekah puja Allah, untuk Allah. Cuma dia bagi dua. Untuk Allah sikit, untuk roh sikit. Hadza lillah. Ini untuk Allah. Biza'mihim, dengan tanggapan mereka, wa hadza li syurakaina. Ini untuk roh-roh berhala yang kami puja. Jadi bila barang-barang lebih daripada roh-roh yang dipuja tu, yang dia nazar untuk roh-roh ni, kan, tak sampai ke Allah. Hal lebih-lebih tak sampai ke Allah. Fama kana li syurakaihim fala yaslu ila Allah. Bila hak jenis makan-makan lebih-lebih kepada orang wali ni, tak sampai ke Allah. Hak bagi Allah lebih-lebih ni bagi kat wali. Dia kata Allah kaya dah. Dia reka sendiri, anggap-anggapan dia reka sendiri. Fala yaslu ila Allah. Tidak sampai kepada Allah. Nampak tak? Arab Mekah ni dia puja dua-dua. Hak kita faham masa ngaji sekolah dulu, Arab Mekah tolak Allah, puja berhala. Kita faham berhala ni batu, bukan batu. Sanamun ni, tahu sanamun? Asnam. Apa dah sanamun? Ta'arif ya? Dengar? Sanamun ialah batu yang diukir berupa wajah si mati yang dipuja. Tu sanamun. Sanam. Batu yang diukir rupa wajah si mati yang dipuja. Kalau model sikit gambar puja juga. Macam Tok Kenali kita buka kat kedai-kedai tu kan. Lagu tu faham tak? Wajah Tok Kenali ni dekat kedai kita ni. Puja kat tu. Kan kadang-kadang ada roboh gambar Tok Kenali. Tanya dia kenapa? Lagu kedai kita. Puja kat tu. Jadi kalau model sikit gambar, asal dia batu tu diukir berupa wajah yang mati. Tu sanamun asnam. Fama kana li syurakaihim, apa yang ada pada berhala mereka tak sampai ke Tuhan. Wa ma kana, dan apa yang untuk Allah, kalau lebih kan, lebih-lebih bagi ke berhala mereka. Adapun sa'a ma yahkumun, kan, amat buruk apa yang mereka tetapkan. Sebenarnya dia tak bagi dia tak letak ke Allah. Sebenarnya dia bagi makan orang miskin ni untuk Allah. Orang miskin atas kerana Allah. Orang miskin atas berhala, atas para roh. Kan buat korban, buat nazar kepada roh, tapi bagi makan orang miskin. Sebab dia tak bagi makan pada roh ni mati dah. Dia bagi makan orang miskin tu, atas tu. Kan mana ni nazar ni untuk wali ni. Tapi sebelah-sebelah dia bagi orang miskin makan atas niat kepada roh ni. Ini Allah. Bila lebih, hak bagi Allah lebih ni, dia letak kepada atas niat kepada roh ni. Bila roh lebih tak kepada Allah, dia jadi lagu tu. Dia tetap lagu tu. Passion lagu tu. Passion lagu tu daripada mana tu? Daripada sangkaan mereka. Sa'a ma yahkumun. Buruk, alangkah buruk apa yang mereka hukum. Ni kena
Kena-kena. Siapa ajar apa ni? Bukan wahyu, setan. Jadi ayat ni lah ayat yang menunjukkan Arab Mekah ni dia puja dua-dua. Cuma tak bila dia lagu tu lah, dia banyak lebih lik roh. Sebab Allah ni bagian besar-besar, roh ni bagian kecil-kecil. Hak kecil-kecil ni barang harian, barang keperluan harian. Jadi jarang ya Allah, banyak ya rohnya. Ya Lata, ya Uzza, roh wali banyak. Demikianlah kami menjadikan indah. Mana perbuatan tu jadi indah, mana baik, padahal buruk. Ajaran jin, ajaran setan, tapi dipandang okey, daripada baik. Kebanyakan minal musyrikin, orang-orang yang terjebak dengan syirik. Dan ada pula zaman dahulu anak yang ke-10 ni disembelih atas bisikan jin. Anak yang ke-10 tu kena sembelih atas nazar kepada bisikan jin, bisikan. Dia campur. Dia apa tu, mimpi suruh sembelih, mimpi kena suruh sembelih ni kepada Nabi Ibrahim ni wahyu, bukan sembelih pun. Yang sebenarnya kibah tak? Tapi setan berupa, dia suruh kata serupa sembelih. Jadi bagi orang yang jahil ni ingat, ni macam Nabi Ibrahim juga ni. Tapi dia sudah sungguh. Dia sudah sungguh anak dia atas bisik. Lepas tu kalau mimpi suruh sembelih ni, kalau jadi mimpi suruh sembelih ni, bukan suruh sembelih sebenarnya. Apa dia? Kalau mimpi sembelih anak, bukan suruh sembelih. Apa dia kalau mimpi sembelih anak? Ni roh suruh mimpi sembelih. Mana mimpi? Bukan roh suruh sembelih. Ni roh suruh sembelih, roh sembelih lain. Satu mimpi datang berupa roh, kamu sembelihlah anak kamu. Itulah itu setan. Tapi kita mimpi sembelih anak kita. Dia lain. Sebenarnya kita tengok Quran. Kalau pernah berlaku malam kita mimpi sembelih anak. Dia kata mu ada anak sekolah orang putih tak? Maksud dia lagu tu. Satu mimpi roh datang dalam mimpi berbentuk roh suruh sembelih setan. Ni kita mimpi kita sembelih anak. Itu maksud lain. Dia maksud bahawa mimpi yang benar. Cuma maksud dia bukan suruh sembelih anak. Kita hantar anak tempat tak betul. Mana kita pergi hantar tempat tak betul ni seumpama kita sembelih anak kita, membunuh rohani dia. Hak ni jelmaan datang sembelihlah anak kamu. Itulah. Mana atas seruhan roh-roh yang datang dalam mimpi, syuraka'uhum, untuk membinasakan mereka. Setan datang untuk jemaah suruh sembelih anak. Dia pun sembelih. Kan cerita hampir-hampir kan, ayah kepada Rasulullah kan, tapi tak diselamatkan. Ini akidah kebatilan ni kan, hampir ni Abdul Muttalib sembelih Abdullah, tapi diselamatkan. Anak ke-10 ni Gali sikit-sikit liyurduhum, untuk membinasakan mereka, wa yalbisu, dan mencampur adukkan agama mereka. Walau syaa Allah, kalau Allah kehendaki, tidaklah mereka dapat mengerjakannya, dan biarlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Jadi jenis-jenis lagi, jenis barang-barang barang yang diada-adakan. Jadi kita kata orang mengada-ngada, aduh sakitnya, tak sakit pun kan. Barang tak sakit kata sakit, barang tak ada kata ada kan. Sama lah. Ni barang tak ada dalam wahyu, kita kata ada. Ni punah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.